Selamat sejahtera kepada Yang Dihormati Dr. Noor Azla Syam binti Ramle. Kami kumpulan 5 yang membentangkan tentang bertajuk isu dada dalam kalangan pelajar sekolah dan bincangkan. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya ialah Chong Wei Fai, Kishan Kumar anak lelaki Krishan, Tong Puyi, Muhammad Yunus bin Mehat, Khairun Nisa binti Azaman dan diri saya Divya Nandini anak perempuan Dewa Sigamani. Saya ingin membentangkan tentang 1.0 iaitu pengenalan. Dada dimaksudkan dengan ubat-ubatan, maka rokok dan arak tidak termasuk dalam golongan dada ini. Seterusnya, dada termasuk dalam 4 jenis dada iaitu dada perangsang, dada penekanan, halusinogen dan narkotik. Kerajaan Malaysia yang menyenaraikan dada ini dalam Akta Dada Berbahaya ABD iaitu memperkenalkan pada tahun 1952 dan Akta Penagih Dada Rawatan dan Pemulihan iaitu APD diperkenalkan pada tahun 1983. Pada zaman ini, gejala negatif ini amat serius pada kalangan pelajar sekolah. Mereka menyalahgunakan dada untuk ingin perasaan mencuba, keseronokan diri sendiri dan kepuasannya adalah menunjukkan peningkatan menyalahgunakan dada ini dalam kalangan pelajar sekolah. Selain daripada itu, simptom-simptom yang penagih dada adalah kegagalan organ dalaman, gangguan emosi, tindakan agresif dan pemikiran yang tidak waras. Selamat sejahtera doktor. Nama saya ialah Tong Puyi dan matriks number saya ialah 277092. Saya akan menjelaskan tentang penyataan masalah. Yang pertama ialah kita dapat mengetahui bahawa pelajar terbabit dalam penyalahgunaan dada disebabkan oleh tekanan emosi, kurang penghayatan agama dan pengaruh media massa. Dan kedua, mengenal pasti langkah yang dapat mengurangkan kadar pelajar terlibat dalam isu dada. Yang ketiga, memastikan kesan penyalahgunaan dada terhadap pelajar sekolah di seluruh Malaysia. Seterusnya, saya akan menjelaskan objektif kajian kita. Kajian ini terdapat 3 objektif. Yang pertama ialah menganalisis faktor berlaku penyalahgunaan dada dalam kalangan pelajar sekolah. Kedua, mengenal pasti langkah yang diambil untuk mengatasi masalah dada dalam kalangan pelajar sekolah. Ketiga, menjelaskan kesan penyalahgunaan dada terhadap pelajar sekolah. Assalamualaikum, saya Khairun Nisa binti Azaman, nombor matrik 277160. Saya akan menyampaikan faktor-faktor berlaku penyalahgunaan dada dalam kalangan pelajar di sekolah. Antara faktor tersebut ialah kurang penghayatan agama. Hal ini kerana anak-anak tidak mendapat didikan agama yang secukupnya sejak mereka kecil lagi. Ibu bapa yang tidak mempunyai ilmu agama yang mendalam tidak berupaya untuk mendidik anak-anak mereka hal-hal berkaitan keagamaan seperti solat 5 waktu, membaca Al-Quran dan sebagainya. Secara tidak langsung, anak-anak tidak dapat membezakan perkara yang baik dengan yang buruk. Selain itu, pengaruh media massa seperti media elektronik. Anak-anak zaman sekarang sudah terdedah dengan gadget sejak mereka di bangku sekolah rendah lagi. Walaupun gadget dapat membantu mereka untuk mencari maklumat, tetapi dalam gadget tersebut terdapat aplikasi-aplikasi yang melalaikan seperti Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Sebagai contoh, mereka membuka YouTube untuk menonton filem-filem atau cerita yang tidak elok seperti
penyalahgunaan dadah. Seterusnya, mereka juga turut mengalami tekanan emosi. Hal ini disebabkan mereka mengalami kemurungan yang terlampau. Jadi, untuk menghilangkan tekanan yang dihidapi, mereka cuba untuk mengambil dadah bagi mengurangkan tekanan tersebut. Hal ini adalah disebabkan mereka berasa ibu bapa mereka tidak memberi kasih sayang yang secukupnya kepada mereka dan berasa diri mereka diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus bin Mihad dan nombor metrik saya ialah 277136. Hari ini saya ingin membincangkan tentang faktor penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar di sekolah. Yang pertama, pengaruh kawan. Pengaruh kawan adalah punca dominan seseorang itu terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Ramai remaja yang salah memilih kawan dan akhirnya mereka mula terjebak dengan gejala yang tidak sihat ini. Ibu bapa yang tidak mengawal pergaulan anak-anak juga menjadikan anak-anak itu mudah mendengar nasihat kawannya berbanding ibu bapanya sendiri. Hal ini terjadi kerana anak-anak lebih banyak meluangkan masa mereka bersama dengan rakan berbanding dengan ibu bapa mereka sendiri. Kesannya, remaja mudah terpengaruh dengan ajakan daripada rakan-rakannya. Oleh itu, peranan ibu bapa, sekolah dan masyarakat amat penting bagi membendung pengaruh negatif menyelubungi remaja, terutamanya tentang isu dadah ini. Faktor kedua ialah persekitaran yang tidak sihat. Persekitaran bermaksud suasana kawasan yang membentuk tabiat seorang manusia sama ada menjadi baik ataupun buruk. Faktor ini perlu dititik beratkan oleh para ibu bapa, terutamanya di dalam memilih tempat kediaman. Bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar, tumpuan anak-anak adalah sangat penting kerana jika tidak dikawal, maka anak-anak ini mudah dipengaruhi oleh perubahan arus keseronokan dunia. Di sekeliling kota raya yang besar telah tumbuh berbagai premis-premis yang merosakkan kehidupan remaja kita. Antaranya ialah pusat perjudian, pusat hiburan, cyber cafe, hotel-hotel bajet dan sebagainya. Tempat-tempat ini sering menjadi sarang kepada penagih dadah dan penjual dadah untuk mencari pelanggannya. Manakala di kawasan luar bandar pula, aktiviti penagihan dadah banyak terdapat di kawasan-kawasan yang sunyi seperti di rumah kosong, kawasan semak samun dan di dalam ladang kelapa sawit. Bagi memastikan remaja tidak terjebak dengan gejala penagihan dadah ini, ibu bapa dan masyarakat perlu memainkan peranan yang penting dalam mengawal pergerakan dan tingkah laku mereka bagi mengelakkan penagihan dadah ini terus menular dalam kalangan remaja. Faktor ketiga ialah tiada kawalan ibu bapa. Ibu bapa adalah pelindung utama kepada anak-anak. Tanpa dididikan sempurna di dalam rumah akan menyebabkan remaja mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir yang tidak sihat. Kenaikan kos sara hidup pada masa kini telah menyebabkan ibu bapa lebih memberikan tumpuan kepada kejayaan untuk meningkatkan taraf hidup. Oleh itu, urusan anak-anak akan diabaikan, kasih sayang tidak dapat diberikan sepenuhnya sehingga anak-anak sudah dikawal oleh ibu bapa. Slogan rumahku sudahku tidak lagi dipakai di dalam rumah tangga. Ibu bapa tetap menupukan kepada kekayaan dunia sedangkan anak-anak mereka semakin dimamah oleh anasir negatif yang mempengaruhi diri mereka. Ibu bapa mestilah sentiasa memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak kerana mereka sebenarnya menginginkan kasih sayang daripada kedua ibu bapa mereka. Saya adalah Chong Wei Fai. Nombor meeting saya adalah 277099. Saya akan membentangkan langkah-langkah mengatasi masalah dadah dalam kalangan pelajar sekolah. Langkah yang pertama adalah melaksanakan program dan aktiviti pencegahan dadah di sekolah. Aktiviti kurikulum seperti program Cuma 5 Minit Anti Dadah adalah bertujuan memberi kesedaran tentang bahayanya dadah kepada warga sekolah ke arah gaya hidup yang cemerlang. Bagi aktiviti co-kurikulum seperti skim rencana anti dadah adalah bertujuan untuk melibatkan ahli-ahli persatuan pakaian seragam menengah dalam aktiviti anti dadah di sekolah dan akhirnya kepada masyarakat luar. Aktiviti dan program pembentukan sosial pula seperti program keibuapan adalah usaha yang bersepadu, berwawasan dan perlibatan yang aktif. Ibu bapa dapat mewujudkan kesedaran maksimal dalam kalangan generasi muda, membina sikap benci dan jauhi dadah.
Langkah yang kedua adalah melakukan pemantauan di sekolah. Pemantauan pihak berkuasa seperti AADK dan PDRM ke sekolah adalah sangat diperlukan kerana untuk mengesan pelajar-pelajar yang terlibat dalam isu penyalahgunaan dadah dalam kawasan sekolah. Semasa melakukan pemantauan, pihak berkuasa boleh melaksanakan ujian urin terhadap pelajar. Sekiranya mempunyai pelajar yang positif dadah, pihak berkuasa boleh mengambil tindakan seperti memberi kaunseling, berjumpa dengan keluarga ataupun melakukan pemantauan yang berterusan terhadap pelajar positif dadah agar mereka tidak melakukan lagi. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak berkuasa dapat mengurangkan risiko serta masalah dadah yang berleluasa di dalam kalangan pelajar sekolah. Pihak sekolah juga perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa sekiranya terdapat isu dadah dalam kalangan pelajar. Pihak sekolah perlu melaporkan kepada pihak berkuasa iaitu Polis Diraja Malaysia agar kawasan sekolah bebas daripada ancaman dadah. Langkah ketiga adalah melaksanakan tindakan peraturan dan undang-undang. Pelajar sekolah yang terlibat dengan dadah tidak seharusnya dijatuhkan hukuman mati atau dikenakan hukuman penjara, tetapi mereka harus dihantar ke sekolah Henegani untuk menjalani kaunseling dan pemulihan. Sekiranya pelajar sekolah yang dipenjarakan, maka mereka akan melakukan jenayah yang lebih berat dan lebih serius dan penjara jadi sekolah latih jenayah. Oleh itu, jika mereka dihantar ke sekolah Henegani dan institusi lain, mereka boleh mengambil peperiksaan pentadbiran tingkatan 3, PT3 dan CJ Pelajar Malaysia SPM dan ini membolehkan mereka bertaubat serta berfokus dalam pembelajaran. Bagi pihak sekolah pula, sekolah boleh menjatuhkan hukuman buang sekolah dan ia merupakan cara yang terakhir. Sebelum membuat demikian, bagi pelajar yang didapati kesalahan salah guna dadah, perlu membuat pengakuan bertulis pelajar, menghubungi ibu bapa atau penjaga, melapor kepada pengarah pelajaran serta melaporkan kepada pihak polis. Itu sahaja daripada pembicaraan saya. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Kishan Kumar Laki Krishnan. Nombor matrik saya 277273 dan saya dari grup 5. Part saya dalam assignment ini adalah langkah-langkah mengatasi masalah dadah dalam kalangan pelajar sekolah. Langkah pertama adalah mengeratkan hubungan di antara keluarga. Kekurangan kasih sayang menjadi satu punca utama pelajar melibatkan diri dalam dunia dadah. Maka ibu bapa haruslah meluangkan masa dengan anaknya sepenuhnya. Langkah kedua adalah perlu mempunyai pengajaran dari agama masing-masing. Setiap agama memberikan pengajaran yang baik. Seseorang yang mempunyai pegangan agama yang kuat tidak akan melibatkan diri dalam dunia dadah. Langkah ketiga adalah perlu bijak dalam memilih kawan. Rakan yang baik akan membawa kawannya ke laluan yang baik, manakala kawan yang jahat hanya menunjukkan atau bertunjukkan jalan ke neraka. Langkah keempat adalah pihak sekolah harus memantau setiap murid. Pihak sekolah harus memantau setiap pelajar agar mereka tidak melibatkan diri dalam pengambilan dadah dan pihak harus dapat memberikan nasihat kepada murid tersebut semasa kecil lagi. Terima kasih. Terdapat juga beberapa kesan akibat daripada faktor-faktor tersebut. Antaranya ialah pelajar tersebut akan mengalami masalah kesihatan. Remaja yang mengambil dadah dalam jangka masa yang lama akan mengalami masalah kesihatan seperti kegagalan buah pinggang, penyakit mental serta boleh menyebabkan kematian. Sebagai contoh, pelajar mengambil pil ekstasi sehingga melebihi dos untuk mengurangkan masalah yang mereka hadapi. Jika mengambil pil ini dalam jumlah yang banyak, ianya akan menyebabkan kerosakan dan jantung, terdedah kepada eksploitasi seksual dan sebagainya. Selain itu, peningkatan kes jenayah di Malaysia juga turut meningkat. Hal ini kerana sedikit-sedikit dadah akan mengedar dadah kepada para penagih termasuk juga pelajar sekolah. Sebagai contoh, remaja ingin membeli dadah sanggup melakukan perkara yang terlarang seperti merompak, meragut serta melakukan kekerasan terhadap ibu bapa mereka untuk mendapatkan wang bagi membeli dadah. Secara tidak langsung, peningkatan kes jenayah di Malaysia akan meningkat sekiranya perkara ini tidak dibendung. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kesan penyalahgunaan dadah terhadap pelajar sekolah. Yang pertama ialah pembaziran wang. Penyalahgunaan dadah mengakibatkan pembaziran wang. Duit yang diberikan oleh ibu bapa mereka akan digunakan untuk membeli dadah. Jalan dadah amatlah mahal untuk diberi. Remaja akan memaksa ibu bapa mereka untuk memberikan lebih banyak wang kepada mereka
dengan alasan untuk membayar duit buku latihan dan sebagainya. Oleh itu, jelaslah bahawa penyalahgunaan dadah membawa kepada pembaziran wang. Yang kedua ialah vandalisme akan berlaku. Penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar juga boleh menyebabkan berlakunya vandalisme. Apabila seseorang nadik itu sedang berkhayal, mereka akan merosakkan kemudahan awam di persekitarannya seperti merosakkan pondok telefon. Hal ini berlaku kerana semasa mereka sedang berkhayal, mereka tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan dan juga mereka tidak merasa sakit. Saya ingin membentangkan tentang 7.0 iaitu kesimpulan. Pelajar yang melibatkan dalam menyalahgunakan dadah adalah semakin membimbangkan. Hal ini meningkatkan kesan buruk kepada negara kita. Seterusnya, kesan negatif pada bangsa dan negara adalah meningkatkan kes jenayah dan sindiket jenayah dalam kalangan pelajar. Seterusnya, memberi imej buruk kepada negara dan dipandang hina oleh negara-negara lain. Di samping itu, kesan negatif terhadap nasionalisme dan patriotisme adalah pelajar mula hilang perasaan cinta akan negara. Seterusnya, keselamatan negara terjejas akibat perang merentasi sempadan iaitu peperangan media sosial. Harapan yang diletakkan adalah pelajar harus mengetahui akibat dadah dan menghindarinya. Di samping itu, masyarakat dan kerajaan harus memainkan peranan dalam membanteras gejala negatif ini. Terima kasih.